dalam peringkat negara. Orang mati begitu banyak kalau nak banding dengan kawasan-kawasan lain. Kita telah pun merasai 2 tahun. Dan sekarang ni pun bukanlah berarti habis 100%. Nah, tetapi diiklankan oleh KJS sebagai apa dia selsema biasa dan sebagainya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Mu'afan fi jasadihi maknanya segar, sehat dalam tubuh badan dia. Indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan untuk dia ni nak makan pada hari-hari dia. Di dapur ada makanan, dalam peti sejuk ada makanan, dalam akaun bank ada duit yang boleh menjaminkan, ataupun orang mari duduk sara kita sebulan 400-500 kop, 600 kop, anak-anak mari, rumah sewanya, pendapatannya boleh menjamin untuk kita nak hidup dalam hari-hari kita, dalam bulan ni, dalam minggu ni. InsyaAllah kita tidak ada kebuluran, tidak ada mati secara lapar. Rasulullah kata siapa ada 3 ni, aman dalam rumah dia, dalam kampung halaman dia, sejahtera pada tubuh badan dia, dan terjamin makanan dan rezeki dia, tak mati kerana lapar, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olahnya dia telah mengumpul satu dunia. Dalam satu riwayat lagi ada sebut faka'annama hizat lahud dunya bimahafiriha, seisinya dunia dan seisi dan segala setiap penjuru dunia, seolah-olahnya dia boleh memiliki dunia sebutir dan seisinya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, inilah keadaan kita sekarang ni. Bahkan banyak di kalangan kita sekarang ni kita terlupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah pun memberi begitu banyak kepada kita, sehingga kita terlupa dan nak cari nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala boleh jadi tak bagi kepada kita lagi. Tetapi sekiranya kita membilang, wa in ta'uddu, kita bilang nikmat Allah ni kena bilang, kalau tak bilang tak jadi. Wa in ta'uddu ni'matallah, kena bilang nikmat Allah. Aminan fi sirbihi, sejahtera dalam rumah. Cuba kita banding saudara-saudara kita umat Islam yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sebahagian negara, sebahagian tempat, nak menusuk dalam rumah pun belum terjamin keselamatan. Cuba kita bayangkan bagaimana sekiranya berlaku di kawasan rumah kita, mari duduk menusuk, duduk tidur dalam rumah pun masih lagi takut gerun. Kononnya akan ada musuh-musuh, adanya orang-orang main nak niat jahat, mari rempuh, mari utuh rumah kita, serta melakukan angkara yang jahat kepada kita dan keluarga kita. Apa nak berlaku? Dan ini berlaku di kawasan-kawasan, di Rohingya, di Kashmirnya, di Iraqnya, di Yamannya, di Palestinnya. Tiap-tiap hari mereka telah pun berada dalam ketakutan yang menyebabkan demo mereka itu masuk dalam rumah mereka pun tidak terjamin keselamatan. Tapi kita alhamdulillah, walaupun hampir 20 tahun keadaan huru-hara dan sengsara yang berlaku dalam kawasan 3 wilayah, tetapi tiada siapa yang boleh menafikan kita kata sekiranya kita duduk dalam rumah, insya-Allah kita akan selamat. Jarang sangat berlaku. Memang ada berlaku. Ada. Dalam masa 20 tahun ni ada berlaku. Orang pergi serai rumah, serai dalam kedai kopi, la haula wala quwata illa billah, ada berlaku.
Tapi kalau nak bandingkan dengan setengah-setengah tempat negara, maka seolah-olahnya tempat kita ni tak ada. Nadir, jari-jari berlaku seperti mana kal ma'dum an-nadir kal ma'dum. Supaya tak ada. Di tempat-tempat mereka tak selamat walaupun duduk dalam rumah, walaupun duduk dalam bilik tidur. La haula wala quwata illa billah. Mu'afan fi jasadihi. Selamat tubuh badan kita, alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita ni selamat belaka, alhamdulillah. Sejahtera. Jarang sangat nak pergi di hospital, walaupun ada penyakit-penyakit dalam kawasan kita, tapi secara keseluruhannya umat kita di kawasan 3 wilayah masih berada dalam tahap kesihatan yang biasa, yang normal, yang biasa. Tak ada jadi orang jadi penyakit habis. Nah, jadi kanser, jadi maring. Nah, jadi penyakit apa dia yang tidak disenangi oleh kita semua, tak ada lagi. Secara besar-besar. Ta'un misalnya, mati puluh-puluh ribu, tak ada berlaku lagi. Ini mu'afan fi jasadihi. Kemudian indahu qutu yaumihi. Di sisinya ada makanan yang boleh menjaminkan dia tu hidup sehari, esok sehari, seminggu, sebulan. Sekarang ni bayangkan sekiranya kedai katuk sebulan, mungkin kita boleh hidup lagi dalam rumah dengan peti sejuknya, dengan barang-barang yang kita duduk taruh di dapur tu, mungkin boleh menjaminkan kita hidup sebulan lagi. Ini nikmat. Bayangkan bagaimana satu tempat tu tak boleh nak makan. Tidak ada makanan kecuali di tong-tong sampah yang mereka mencari makanan untuk nak menjaminkan keselamatan kehidupan mereka. Di tong-tong sampah. Sebahagiannya makan rupuk. Nah, untuk nak ganti daripada gandum dan panggil makanan-makanan berlaku di tempat di dalam dunia ini. Mereka tak kira nak mikir siapa kau nak sipai makanan demo tu, siapa kau seminggu sebulan, bahkan nak makan petang hari pagi esok pun belum lagi ada jaminan. Setengah-setengah negara Islam sekarang ni fardu kepada rakyat-rakyat dia, tak boleh nak beli gandum lebih daripada sekilo seorang. Sekilo sekeluarga. Masih ada lagi. Bayangkan kita sekarang ni boleh beli setiap kata gudang pun ada. Boleh. Kalau ada dulu. Tapi setengah negara tak boleh nak beli gandum sekilo. Tak boleh nak beli saka lebih pada 2 kilo. Begitulah hidup mereka bertimbun. Kesusahan demi kesusahan. Sapakah menjadi satu budaya hidup. Tak boleh nak senang dalam hidup. Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, 3 nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi pada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai duduk sebut pada kita ni, kita jagalah baik-baik. Jaga nikmat Allah ketiga-tiga ini dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah. Lidah kita berzikir dan bersyukur pada Allah. Tubuh badan kita taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga hidup kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, ketiga-tiga nikmat ini seperti mana kita tahu, Rasulullah jamin kata seolah-olahnya dia tu mendapat dunia dan seisinya. Faqad haizat, dia boleh mengumpul suti dunia. Jadi persoalan bagi kita ni, kita nak buat apa dunia? Apakah dengan sebab kita adanya kesejahteraan, keamanan, kita adanya kesihatan, kita adanya makanan yang melimpah ruah, membuatkan kita boleh masuk syurga, membuatkan kita boleh mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tu rahmat dan memberi ampun pada kita? Belum tentu. Kerana Rasulullah kata faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia boleh kumpul, boleh meretah dunia. Rasulullah kata tak ada, bukan Rasulullah kata faqad hizat lahu dunya wal akhirah. Rasulullah tak ada sebut wal akhirah. Sebab itu sesiapa yang ada ketiga-tiga ini, hanya dengan semata-mata ketiga-tiga ini, dan dia tidak memasuki diri dia dalam Islam yang sejahtera, dalam Islam yang sempurna, tidak mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan dan larangannya, perintahnya, pergerakannya, diamnya, maka dia belum dijamin untuk masuk syurga. Sebab Rasulullah sebut kata dia boleh dunia. Itu kita kena ingat hadis at-ta'amul ma'as sunnatun nabawiyah, ma'as sunnatun. Bagaimana kita nak memahami sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak ada syak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan kata benar, wa ma yantiqu 'anil hawa. Orang yang ada ketiga-tiga nikmat ini, maka seolah dia tu cok di bernasib baik, seolah dia boleh dia menguasai dunia. Tetapi Rasulullah tidak sebut kata faqad hizat lahu dunya wal akhirah ataupun wajabat lahul jannah. Tak. Kerana untuk nak memasuki syurga, nak menjaminkan seseorang itu masuk syurga, kena guna pintu lain. Alhamdulillah sekiranya kita boleh kumpul kedua-dua nikmat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini adalah fid dunya hasanah. Ketiga-tiga nikmat ni. Aman. Ya. Apa dia sejahtera, selamat, terjamin makanan. Ini di antara hasanah fid dunya. Tapi kita juga diperintah untuk meminta wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Jadi untuk nak menjaminkan kita supaya berada dalam akhirat dengan hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kita juga perlu mengguna cara pintu-pintu lain, terutamanya dengan kita menjejaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pergerakan kita, hidup kita, zikir kita, selawat kita, mengingati kita, sayang, kasih dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, orang Badawi mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang wajib bagi aku kena buat setiap hari?" Rasulullah kata, semaya 5 waktu. Orang lelaki itu kata, "Aku kena buat muka lain tidak lagi." Rasulullah kata, la illa an tatawwa'. Mu tak sah buat kecuali hak mu nak buat sunat, tak apa. Tapi kalau semaya cukup. Lepas tu apa lagi? Mu puasa. Apakah yang wajib pada aku buat selain pada aku nak puasa, selain pada puasa? La, mu tak wajib dah puasa lain kecuali mu sunat. Orang tua saat ni jawab tanya. Rasulullah jawab belaka kecuali mung nak sunat, kecuali mung melakukan benda sunat.
Maka orang lelaki Badawi itu kata, kalau lagu tu aku tak saya tambah gapo pun. Aku nak buat hak benar, hak wajib dan aku tak saya tambah. Dan aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasul. Maka Rasulullah jawab katakan, seseorang lelaki ini qad aflaha in sadaq. Dia sesungguhnya telah mencapai kejayaan sekiranya dia kecek benar, dia kecek sungguh. Kalau dia kecek sungguh, maka dia ni telah pun berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat hadis sepotong lagi dia riwayat kata, man sarrahu min an yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hada. Sesiapa yang ingin melihat orang ahli syurga, maka dia lihatlah kepada lelaki ini. Ini senang dalam Islam. Semaya, puasa, berzikir, buat apa saja yang diwajib pada Allah, pada kita. Dan kita jangan membebankan diri kita untuk nak melakukan sunnah, untuk nak orang panggil nak melahirkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu turun modal. Tak ada kena bertungkuh lumuh sampai ke 2-3 hari. Tak ada kena orang panggil dok buat persiapan pula. Lepas kerja tu kena letih pula 2-3 hari. Semata-mata untuk nak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah. Tak ada. Islam tak ada suruh siapa tangan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atas aku 1 kali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Bagaimana selawat? Rasulullah ajar sendiri. Tidak ada selawat yang afdal, yang baik, yang patut dihafal oleh setiap Muslim kecuali selawat yang diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah tok wali mana pun. Marilah raja, marilah orang lain mana, maka dia tidak diberi peluang untuk nak buat reka-reka, untuk nak buat sirah baru bagi selawat pada Nabi, kecuali dia kena bersandar kepada selawat yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Allah berselawat, dalam hadis lagi ayat kata, Allah menghapuskan 10 kesalahan. Wa huttat lahu 10 khati'at. Allah menghapus 10 kesalahan, 10 keratong, 10 kes dengan sebab kita selawat sekali. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan Allah angkat dengan sebab selawat ni 10 darjat. Siapa tak saya selawat? Bagaimana mudahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekadar ini sekiranya dia itu melakukan dengan sadaq, dengan sedek, aflaha in sadaq, maka beruntunglah sekiranya dia itu benar-benar nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.